Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Tuan Imam, terima kasih kepada seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid, kepada pegawai-pegawai keselamatan yang bertugas, pada semua sedang jemaah. Mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsira مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-15, Allah Ta'ala berfirman, Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Wahai ahlul kitab, telah datang kepada kamu semua rasul kami. Rasuluna ni maknanya rasul kami. Kami itu makna Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yubayyinu lakum katsira, yang mana Nabi Muhammad ini menerangkan kepada kamu semua katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab, yang mana banyak daripada isi Alkitab yang terdahulu yang telah kamu sembunyikan. Tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir, dan banyak pula isi kandungannya yang dibiarkan. Kata Allah, qad ja'akum minallahi nurun, telah datang daripada Allah, telah datang kepada kamu daripada Allah itu cahaya, wa kitabum mubin, dan telah datang kepada kamu kitab yang nyata, yang menerangkan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, surah Al-Ma'idah ayat 15 menerangkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah apa? Telah datang kepada kamu nabi kami, telah datang kepada kamu semua. Kata Allah akhir ayat tu, qad ja'akum minallahi nurun, telah datang kepada kamu semua daripada Allah cahaya dan kitab yang terang nyata. Awal ayat ini Allah Ta'ala sebut rasuluna, datangnya nabi ini daripada kami, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, dia menjawab persoalan. Kalau ada orang tak jadi nabi, ada orang lain boleh ganti Nabi Muhammad jadi nabi. Ada orang cakap macam itu. Kalau Nabi Muhammad tak jadi nabi, ada orang lain boleh ganti dia jadi nabi. Salah tu tuan-tuan. Tak boleh kita cakap kalau Nabi Muhammad tak jadi nabi, ada orang lain lagi boleh jadi nabi. Sesat siapa cakap macam itu. Sebab Allah Ta'ala menggunakan perkataan Nabi Muhammad ni memang dia dah dilantik menjadi rasul. Qad ja'akum, maknanya tetap dah nabi itu. Tak boleh pula tuan-tuan ada orang lain pula nak kata orang lain boleh jadi nabi. Kalau Nabi Muhammad tak jadi nabi, orang lain boleh jadi nabi. Tak, bukan. Dah Allah kata Nabi Muhammad tu adalah nabi, dia adalah nabi. Dah tertentu dia dah. Dan tak tersilap lagi lah Jibril tu. Sebab ada faham pula kata Jibril tersilap turunkan wahyu. Dikatanya diturunkan pada Nabi Muhammad, patut turun pada Ali, patut turun pada orang lain.
Ada pula yang kata macam itu. Tak, Jibril tak silap, Allah tak silap. Allah kata dah, memang aku lantik Rasulullah tu sebagai Nabi. Qad ja'akum rasuluna, aku yang lantik dia. Nabi Muhammad tu daripada dia, lantikkan khas daripada dia. Yang ketiga, nak bagi tahu kepada kita bahawa Nabi Muhammad itu ialah utusan Allah, pesuruh Allah yang menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan. Maksudnya apa? Tak boleh bantah. Tak boleh bantah, tak boleh melawan dia, tak boleh tolak dia, tak boleh benci dia, tak boleh tak suka pada dia, semuanya tak boleh, melainkan yang baik-baik belaka. Maka datanglah perintah Allah. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu pada Allah dan taatlah kamu pada Rasul. Taatlah kamu dan taatlah kepada pemimpin kamu. Taatlah kamu pada Allah, taatlah kamu pada Rasul dan pemimpin kamu. Dalam ayat yang lain pula, qul ati'ullaha war rasul, dan taatlah kamu, katakan wahai Muhammad, taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Ini dipanggil sebagai ketaatan mutlak. Ketaatan kepada Allah, ketaatan mutlak, tak boleh bantah. Jangan duk petikai, jangan duk bantah apa yang Allah kata. Ni nama dia mutlak. Sebab apa mutlak? Sebab kita ni hamba, kita ni makhluk. Allah tu yang menjadikan kita. Segala perintah Allah kena buat. Hak dia larang jangan kata buat. Sebab segala perintah Allah tu mesti betul. Segala perintah Allah tu mesti bersesuaian. Segala yang Allah perintah itu adalah betul belaka. Tidak ada satu pun perintah Allah yang tidak betul. Maka dia dipanggil sebagai mutlak. Yang kedua, ketaatan kepada Rasul, ketaatan yang mutlak. Tak boleh nak kata ada benda yang kita boleh ikut Nabi ni, ada benda, ada masa kita tak payah ikut. Tak boleh cakap macam itu. Dengan orang lain kita boleh ikut, dengan orang lain kita boleh cakap, dengan mak bapak kita boleh cakap macam itu. Ada perintah mak yang betul, aku ikut. Kalau perintah mak tak betul, aku tak ikut. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bil ilm fala tuti'huma. Kalau mak bapak kamu ni suruh buat syirik pada Allah, dia orang ni pula tak ada ilmu, kata Allah, fala tuti'huma, jangan kamu taat pada mak bapak kamu. Sebab itu ketaatan pada mak bapak bukan ketaatan yang mutlak. Kena tengok apa perintah dia, kena tengok apa larangan dia. Tetapi ketaatan kepada Nabi SAW adalah ketaatan mutlak. Sebab apa? Sebab datangnya perintah daripada Rasulullah, Allah yang perintahkan dia. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Bukan saja-saja dia bercakap, bukan saja-saja Rasulullah bercakap. Apa yang baginda sebut, apa yang baginda cakap, datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hari ini tuan-tuan, banyak orang yang cakap tentang Rasulullah. Ada yang mendakwa dia lebih pandai daripada Nabi SAW. Saya ada ijazah ustaz, saya ada master ustaz, saya ada doktor. Nabi Muhammad belajar di mana ustaz? Itu soalan dia. Nabi Muhammad ni buta huruf ustaz, ABC pun tak kenal. Takkan saya nak mengikut orang yang tak kenal ABC? Wah, pandai orang sekarang tuan-tuan. Dia faham pandai itu sebab ada sijil. Orang sekarang ni faham apa dia? Pandai itu ialah ada sijil. Ahli itu ialah bila ada sijil, bila ada universiti, ahli. Maka faham dia ialah ahli. Habis itu ulama tidak ada sijil, imam mazhab tidak ada universiti, nak panggil apa? Imam Syafi'i tak ada ijazah kedoktoran, doktor falsafah tak ada, doktor apa pun tak ada Imam Syafi'i. Sebab tu hari ni orang panggil Imam Syafi'i itu PI. Boleh dia panggil Imam Syafi'i itu PI. Dia ingat PI belakang rumah dia. Dia panggil PI. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia panggil PI.
Dia boleh tikai pula, boleh kata pula hak Syafi'i tak betul, Hambali tersilap, Hanafi tak apa nak tepat, Maliki ni pun kita tak boleh ikut semua. Habis tu nak ikut siapa? Ikut aku ada PhD. Ni tuan-tuan zaman sekarang ni. Sebab penilaian kita hari ni dia letak di situ. Penilaian hari ni ialah siapa yang bercakap, tanpa melihat apa benda yang dia cakap. Siapa yang cakap tu? Tu bidang dia lah. Tu dia punya kepakaran lah. Tu dia punya ni lah. Siapa yang bercakap tu? Dia ni budak ni, dia buat goyang tangan lagu tu. Dia nampak ni. Tapi apa yang dia cakap tu betul? Memanglah betul. Tapi dia apa? Hang kukuk nyok apakah? Duk tangan lagu ni kukuk nyok. Zaman dulu-dulu ni. Duk tikai tentang ni. Yang ni yang kita takut di zaman kita sekarang ni. Sudah hilang perkataan balighu anni walau ayah. Sampaikan daripada aku walau satu ayat. Disuruh sampaikan daripada Rasulullah. Sampaikan daripada aku walau satu ayat. Tak kira lah hang siapa pun. Sampaikan daripada Allah. Sampaikan daripada Rasulullah. Satu ayat pada orang lain supaya ada manfaat. Hari ini siapa berani cakap? Sampai ke satu ayat, hang siapa? Dia tanya hang siapa pula. Kita jawab Muhammad Kazim. Sudah. Dah dia tanya hang siapa? Seolah-olah hanya ahli saja yang boleh cakap. Sedangkan kita hendaklah menyampaikan balighu anni walau ayah, dan sampaikan walaupun benda itu adalah pahit. Walaupun pahit ditelan, pahit untuk didengar. Maka tuan-tuan yang saya hormati, sampaikan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita lihat dalam masjid kita sekarang ni cahaya ada, terang benderang. Nanti datang besok insya-Allah siang datang terang benderang. Di luar nu gelap gelita. Bandingan yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, qad ja'akum minallahi nurun, telah datang kepada kamu daripada Allah cahaya. Nabi Muhammad tu digambarkan cahaya. Bukan Nabi Muhammad tu diperbuat daripada cahaya. Allah gambarkan dia tu cahaya yang menerangi kegelapan. Bayangkan tuan-tuan, duduk di luar nu gelap, mai dalam ni cerah. Duduk di luar nu macam-macam benda boleh jadi. Ular kapak pun ada, orang nak rompak pun boleh, langgar kereta orang pun boleh, langgar orang pun boleh. Pasal gelap, mai duduk dalam ni cerah. Batang hidung nampak, bulu hidung pun nampak. Soalan dia, yang gatai pergi dalam gelap tu siapa? Elektrik dah ada lah. Pasal apa tak mau elektrik? Payah. Lepas tu pakcik duduk dalam apa? Duduk dalam gelap. Boleh duduk no? Senang tidur pun tak ada. Lampu kereta dah ada. Pasal apa tak pasang? Dia kata tak apa, polis tak ada. Bila nak pasang? Polis ada baru saya pasang. Dah pasang lah malam ni. Tak apa. Tak ada masalah apa, mata terang. Tuan-tuan nak kata apa orang ni? Gila ke? Bodoh ke apa ke? Nabi Muhammad ni dia cahaya. Dia menerangi kegelapan kepada kita. Maknanya kalau kita mengikut Nabi Muhammad, kita terang. Kita ikut ajaran Rasulullah, kita senang. Kita ikut ajaran Nabi Muhammad, kita dipandu. Kita ikut ajaran Rasulullah, jalan tu betul dah, sebab dia nur. Tengok-tengok ada orang hari ni cari jalan lain daripada jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang pilih jalan ayah pin. Ada yang pilih jalan Rasul Melayu. Duk elok-elok mengaji di masjid berhenti. Ikut ajaran Nabi orang Melayu. Tak kepelik hari ni tuan. Dah elok-elok Islam, ikut pula liberalism pula. Liberal. Dah elok-elok duduk dalam ahli sunnah wal jamaah, ikut pula pluralism pula. Dah elok-elok hidup dalam agama Islam elok lah, ikut pula ajaran batiniah pula dah. Tak payah semayang pasal tak khusyuk.
Yang Nabi datang sembahyang, dia pula ikut Nabi, dia kata tak payah sembahyang pasal tak khusyuk. Takkah hang ni menutup switch lampu? Takkah hang ni padam api? Takkah hang ni padam cahaya? Hang pilih kegelapan? Allah sebut benda ni tuan-tuan. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ila nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Allah ni adalah pemimpin orang-orang yang beriman. Dia tarik manusia ni daripada gelap pergi pada cahaya. Orang kafir dan orang taghut bawa orang daripada cahaya masuk dalam gelap. Dan sekarang tuan-tuan, kita memilih pula untuk jadi gelap padahal cahaya depan mata. Apa cahaya depan mata kita? Nabi, nurun. Apa cahaya depan mata kita? Al-Quran. Apa nama dia? Kitabun mubin, Kitabun munir. Allah sebut dalam Quran ni dua, Kitabun mubin dan satu lagi Kitabun munir. Kitab yang terang nyata, Kitabun munir, kitab yang bercahaya. Dua ni tuan-tuan kita tolak ke tepi. Hadis Nabi tolak ke tepi, Quran kita tolak ke tepi, kemudian kita mengatakan bahawa susah, aku duk gagau tak nampak. Pasal apa hang tak nampak, tak tahu nak pergi mana pun tak tahu. Lah kan Nabi dah ada, awak tak ikut, nama dia hadis. Oh dalam hadis ada ke benda ni? Dia tanya kita balik. Lah jadi pening, lah jadi keliru, awak jadi keliru, tak tahu nak buat macam mana ni. Kan dalam Quran dah abang dah nak buat lagu mana? Oh dalam Quran ada ke? Jauhnya tuan-tuan daripada petunjuk Rasul, daripada petunjuk Allah dan Rasul, jauh hari ini. Dan lebih malang lagi bila ada orang bawa, jom kita ikut Quran, jom kita ikut Rasul. Dia tanya kita pula, hang kelulusan apa? Sudah entah. Hang mengaji di mana? Dia tanya kita pula bila dia tanya hang mengaji mana, kita kata tak mengaji mana, tak ada balik. Wah tuan-tuan hari ni. Sedangkan yang dibaca itu ialah ayat Al-Quran. Apa dia ayat Al-Quran? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Suratul Kahfi ayat 1. Dalam Al-Quran itu tidak ada satu ayat pun yang bengkok. Wa lam yaj'al lahu iwaja. Kamu tak akan jumpa satu ayat yang bengkok dalam Quran. Kamu tak akan jumpa satu ayat yang sengit dalam Quran. Kamu tak akan jumpa satu ayat yang tak betul dalam Quran. Al-Quran tu kata Allah betul semua dah. Maknanya tuan-tuan, kalau kita diberi peringatan tentang Al-Quran, walaupun yang sampaikan itu ialah budak sekalipun, betul cakap budak tu. Sebab budak tu mengambil daripada Al-Quran. Sebab diambil daripada Quran, dibacakan pada Al-Quran. Sebab itulah tuan-tuan, tiap-tiap kali baca Quran, ayat yang akan kita tutup Sadaqallahul Azim. Maha benarlah Allah yang Maha Agung. Allah tu cakap benar. Sebab itu Allah cabar kita. Qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Kalau kamu ragu-ragu dengan Quran, datangkan kepada aku satu surah macam Quran. Minta tolong daripada kawan-kawan kamu. Wa du'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin. Kalau kamu orang yang betul, kalau kamu orang yang benar, pi pakat dengan orang-orang di kalangan kamu yang bijak pandai ni, datangkan satu surah macam surah Quran. Nak tengok tak mana yang terror kamu ni. Subhanallah tuan-tuan, manusia takkan dapat. Sebab tu kalau kita cakap bahawa kita hari ni pening, kita dalam dilema, kita dalam confuse, kita sekarang tak tahu nak buat apa, jawapan dia senang. Sebab hang tak balik pada Quran. Hang balik pada Quran, selesai masalah. Balik pada hadis Nabi, selesai masalah. Tuan-tuan yang saya hormati, kalau kita lihat di dalam surah Yusuf, kisah Nabi Yusuf dengan Raja Mesir.
Raja Mesir ni dia panggil Al-Malak, dia panggil geng-geng dia, pembesar-pembesar dia. Dia kata, wahai menteri-menteri ini, semalam saya duduk mimpi 7 ekor lembu yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 yang kurus-kurus, dan 7 tangkai gandum yang hijau dengan 7 tangkai yang kering. Siapa di kalangan kamu ni yang boleh mentadbirkan mimpi ni, mentakwilkan mimpi ni? Tuan habaq Ustaz. Anak-anak buah dia, menteri-menteri dia kata apa? Ini semuanya adghasu ahlam. Ini semua mimpi kosong je tuanku. Tak ada makna dia pun. Lagipun kami pun tak tahu. Kami pun tak tahu. Tak ada apalah mimpi lembu gemuk makan lembu kurus. Tak ada apalah mimpi mainan tidur. Tiba-tiba budak hak duk angkat hidangan ni, yang duk angkat kat gelas dekat Raja Mesir ni, pelayan je pun. Pelayan saja tuan-tuan. Tukang duk jamu ayak, tukang duk tuan teh semua ni. Dia kata, tuanku, nak cakap sikit boleh tak? Dalam penjara dulu saya satu cellmate dengan kawan dalam penjara ni. Dia boleh mentadbirkan mimpi. Kalau tuanku izinkan, hantar saya ke penjara, saya jumpa dia, saya tanya dekat dia, apa makna mimpi tuanku? Raja kata, tak apa habis. Tuan-tuan nampak kisah Nabi Musa, Nabi Yusuf ni. Pi jumpa kat Nabi Yusuf ni. Dia kata, Yusuf, ni bahasa saya lah. Raja kita mimpi 7 ekor lembu kena makan dengan 7 ekor lembu hak kurus. Lepas tu ada pula tangkai hak hijau jadi tangkai kering ni, apa cerita ni? Oh, tu tandanya hampa ni ada masalah. 7 tahun kebelakangan ni hampa tanam banyak-banyak tanaman. Besarkan tanaman, hebatkan tanaman, biak besar-besar. Kemudian kamu buat persiapan, lepas ni 7 tahun kamu akan susah negeri ni. Tanam banyak-banyak, simpan banyak-banyak hasil gandum ni. Dan aku nak pesan pada kamu, gandum tu pula bila simpan, simpan dengan tangkai-tangkai dia sekali. Yang tuan-tuan duk tengok kurma tangkai dulu Tunisia ke apa ke, tanam simpan dengan tangkai-tangkai dia sekali. Jangan leraikan dia, jangan hancurkan dia. Tanam sekali, kamu simpan sekali di situ. Nampak tuan-tuan? Balik pergi bagi tahu kat Raja Mesir. Subhanallah. Apa yang Tuhan nak cerita kepada kita ni tuan-tuan? Tuan-tuan tengok kisah Nabi Ibrahim, dia menyembang dengan Namrud. Tuan-tuan tengok Nabi Musa, dia menyembang dengan Firaun. Tuan-tuan tengok Nabi Yusuf, dia bercakap dengan Raja Mesir. Adakah mereka ini sekadar berdialog? Nabi Musa berdialog dengan Firaun. Adakah sekadar dialog saja? Ataupun ada benda lain yang Allah nak cerita kepada kita di dalam Al-Quran di sebalik dialog itu? Cuba kita tengok Nabi Ibrahim berdialog dengan Namrud. Ana uhyi wa umit. Kata Namrud, aku ni Tuhan, aku boleh menghidup dan aku boleh mematikan. Kata Nabi Ibrahim, baik kalau engkau kata engkau boleh mati dan kau boleh hidupkan orang, Tuhan aku, kata Nabi Ibrahim, boleh angkat naikkan matahari daripada timur, turun di barat. Kalau hang betul Tuhan, hang naikkan matahari daripada barat. Kalau betul hang Tuhan. Fabuhital ladzi kafar. Diam Namrud. Tengok dalam kisah Nabi Yusuf, bila dia nak jadi beraja selepas tu, menteri di Mesir, apa dia cakap? 7 tahun kamu akan berhadapan dengan musim pertanian yang bagus. Cantikkan pertanian, simpan elok-elok selama 7 tahun. Kalau kamu nak makan pun sikit-sikit sudah, yang lain kamu simpan. Buat persiapan untuk 7 tahun yang akan datang.
Cara nak simpan dia ialah gandum tadi simpan dengan tangkai sekali. Tuan-tuan, ni kisah apa ni Ustaz? Kisah Nabi Yusuf lah. Tahulah kisah apa? Kisah pertanian. Kisah pertanian disebutkan oleh Allah di dalam surah Yusuf, bagaimana pertanian begitu hebat. Yang kedua, apa yang Allah nak cerita tentang proses ekonomi, bahawa ekonomi itu tidaklah akan berada pada satu tahap yang statik. Maknanya kalau berkembang je. Kalau dia jatuh saja. Ekonomi sekejap dia elok, sekejap dia turun, sekejap dia elok, sekejap dia turun. Di sini digambarkan bahawa ekonomi kamu, cuaca kamu, faktor yang menjatuhkan ekonomi kamu, dia bergerak dalam rangka 7 tahun. 7 tahun ekonomi cantik. Tapi ingat, mungkin selepas ni ekonomi kamu tidak cantik. Tuan-tuan yang saya hormati, orang menganggap bahawa ini bukannya ada apa-apa, semata-mata kisah. Tapi kalau orang mengkaji Al-Quran, subhanallah, tabarakallah, kita menolak pertanian. Kita tak suka pertanian. Universiti pertanian pun tukar nama, punya tak maunya pertanian. Dulu ada agak universiti pertanian, lah tak ada, tukar habis lah. Dia kata kita nak jadi maju, kita nak maju 20-20, alah 20-20 maju tak mana, mai abang mai. Kita nak jadi negara industri, lah di mana industri? Tuan-tuan nak makan apa? Abang kat saya nak makan apa lah sekarang ni? Kalau ada beras tu boleh makan lagi, kalau ada pokok boleh makan lagi buah dia, kalau ada kebun boleh makan lagi, kalau ada dusun boleh makan lagi, kalau ada kebun pisang boleh makan lagi, kalau ada kebun jagung boleh makan lagi. Tapi orang tak nak ikut Quran. Kita nak jadi maju 20-20, balon 20-20 tuan-tuan, tanah bendang tukar jadi kelang, tukar habis status syarat tanah semua. Lah tuan-tuan nak makan apa? Ada je makanan berlambak Ustaz. Memang berlambak pasal stok masih ada. Lah kita ada PKP, lepas ni kita tak tahu apa PK apa pula, PK sendirilah tuan-tuan. Bila PKP, kita tak boleh buat kerja. Orang tak boleh turun bendang, orang tak boleh turun kebun. Maknanya proses nak menghasilkan makanan dah tak ada. Apa susah Ustaz? Kita beli pada Thailand. Depa ingat, tuan-tuan ingat depa nak jual kat kita ke? Depa pun Covid. Kita boleh beli kat Myanmar Ustaz. Depa pun Covid. Kita boleh import daripada China Ustaz. Lagi depa tak jual. Rakyat depa 1 bilion. Tuan-tuan nampak tak Quran sebut jangan lupa pertanian. Dan kita hari ini dilekehkan tentang pertanian. Takkan mengaji pandai-pandai buat kebun, leceh nampak bahasa tu. Kalau mak tahu lah nak kerja kelapa sawit ni denoi, mak tak hantar mengaji universiti. Dah mengaji universiti tinggi-tinggi, lah dah buat bendang tu. Tu duk pegang komputer. Pok suruh dalam cakap. Mai kawan ni pula jual bangah oi. Buat benda pun tak mana nak dapat. Jual lah 2-3 relong tu dapat 4-50 ribu. Nang malam bangah oi. Pak ngah jual dapat 70 ribu, Pak Lang jual, Pak Mik jual, Tok Lang jual, Tok Ngah jual, lama-lama habis. Lah nak makan apa? Sebab itu bila manusia dah tak ada makanan, bila manusia sampai pada satu tahap makanan dah tak ada, masa tu dajal mai. Hampa nak makan? Hampa lapar? Hampa kebulung? Aku ada makan. Nak mengaku aku Tuhan dulu. Perancangan tu hebat. Quran dah bagi tahu pada kita dah, cantik punya tuan-tuan. Tapi sayang, kita melihat bahawa pertanian itu adalah lemah, tak boleh maju.
Dia lupa Australia, negara pertanian. Elok aja. Dengan penternakan dia, dengan pertanian dia. Belanda, elok aja bertani dia. Thailand, negara pertanian, elok aja. Tak jadi miskin papa kedana pun Thailand tu. Berapa banyak negara yang menjadikan pertanian, elok aja tuan-tuan. Tapi bermula tahun 80-an kita tukar daripada pertanian ni mai kepada industri. Akhirnya bila kilang lingkup, tokek kilang balik ke negeri dia, tinggal kilang terbengkalai. Dengan sisa toksik di situ, dengan segala bahan kimia ada di situ, melempak di sungai. Kita pula tuan-tuan duk minum air tercemar, tak boleh minum, duk tunggu air hujan sekarang ni. Sungai jadi kotong, apa jadi kotong, ikan segala mampuih belakang. Tapi orang tak nampak ini Quran cakap. Bukan saya menentang industri, saya tak menentang industri. Tetapi jangan diabaikan terus pertanian. Jangan ditukar status dan tajuk tanah, ditukar semua pada industri. Maka mulalah pada masa itu kita bercakap tentang pencemaran. Mulalah kita bercakap tentang toksik. Mulalah kita bercakap tentang sakit. Mulalah macam-macam penyakit sampai kerana bahan kimia yang datang banyak. Tuan-tuan yang saya hormati, Allah Ta'ala sebut pada kita dalam kisah Nabi Yusuf 7 tahun. 7 tahun kata Allah, cari jalan, tanam elok-elok, buat persiapan, dan simpan makanan kamu elok-elok. Pada masa itulah tuan-tuan, raja kata, siapa di kalangan kamu ni hak boleh jaga benda ni, yang nak uruskan pertanian? Tuan-tuan boleh bayang tak macam mana jenis bertani yang boleh simpan untuk 7 tahun? Macam mana mereka punya sistem makanan yang mereka simpan 7 tahun boleh tahan, rakyat tak kebulur. Dan tuan-tuan baca dalam sejarah, dalam kisah tu, anak Nabi Yaqub datang daripada negeri lain, pergi ke Mesir sebab nak ambil gandum. Negeri kami tak ada gandum dah. Bawa segala tukaran sistem barter. Apa yang ada dalam rumah daripada emas, tembaga semua, bawa langguni, jom tukar dengan gandum. Tukar dengan gandum tuan-tuan. Berapa banyak untung Raja Mesir pada masa itu? Kerajaan Mesir pada masa itu berapa banyak untung tuan-tuan? Bawa segala benda, bawa segala barang berharga. Bukan setakat keluarga Nabi Yaqub saja, semua orang datang tuan-tuan nak dapatkan gandum daripada luar, daripada Mesir. Tolong bawa makanan, tolong bawa tukaran, tolong bawa benda yang berharga. Emas buat mari, perak buat mari, kita tukar. Allah tuan-tuan, nak dapat gandum untuk dimakan. Kalau kita bandingkan zaman sekarang, kalau kita banding zaman sekarang lah, hang nak dapat gandum, hang nak dapat makanan, boleh. Hang nak tukar dengan apa? Agak-agak kalau tuan-tuan tukar dengan handphone, pegawai tu ambil tak? Tak ada apa. Handphone 3 sekupang. Agak-agak orang ambil tak? Agak-agak ni saya tak ada apa, saya bagi baju. Baju ni waktu senang tu beli kat Aeon sebelah tu 700 selai. Agak-agak tuan tu ambil tak? Agak-agak dia ambil tak tuan-tuan? Yang hari ni yang kita jadi bangga sangat apa dia? Dengan handphone kita, dengan pakaian kita, habis beribu-ribu ni. Dah, yang mereka bawa pada masa itu tembaga. Yang mereka bawa itu ialah emas. Tuan-tuan nampak tak? Pelaburan yang paling bagus sekali ialah emas. Hari ni orang nampak emas duk ada berapa ratus ringgit sekilo, ribu, ratus ribu, 200 ribu tuan. Segram 200 ringgit lah, latah 300. Berapa ramai kita hak simpan emas? Kata saya ada tak 2 batang pi kedai balong. Dulu kita menghabiskan duit terlalu banyak dengan handphone. Orang buat keluar 5, kita 5. Orang keluar 6, kita 7. Orang buat keluar 7, kita 9. Orang buat keluar 12, kita 13.
Duit kita saja beribu dah habis kat menatang ni. Belum masuk lagi motor daripada EX5, Bersefai, Y suku, Y3 suku. Cuba tengok kereta kita. Kita habis daripada sport rim sampai exhaust. Habis gila-gila punya. Duit banyak. Senang. Bumbung tak ada bumbung. Dia tepuk buat keluar kepala anak dia petang-petang. Saja tuan-tuan tepuk. Pasal apa? Saja duit banyak. Bawa anak-anak dia, isteri dia berdiri atas kereta, anak dia pun berdiri atas kereta. Berapa ribu habis pakcik? 3,000 saja. Tak ada apa nak buat. Lah bocok untuk kereta dah. Kereta ke payung pula. Sebab tu tuan-tuan, Quran dah sebut tolong simpan emas. Jaga benda yang berharga. Orang tua-tua kita dulu tuan-tuan, mati-mati ni ada barang emas kat tuan-tuan ni. Hak tu barang emas kita duduk gadai lah ni. Sebab tu adik-adik, anak-anak muda yang ada ni, jom kita buat pelaburan. Baru ni saya cakap pada KWSP, dah sampai dah masa dia KWSP membuat pelaburan emas untuk pencarum dia. Pencarum masuk setiap bulan 200, beli emas 200 1 gram contoh dia. Tengok harga naik sikit 280 jual. Masa tu juga dapat untung. Bayangkan tuan-tuan, perniagaan emas. Ni kisah Nabi Yusuf dalam Quran, dia cerita bagaimana nak menghadapi situasi ekonomi akan meleset, pertanian akan tak ada. Pada masa itu orang semua pakat mencari makanan. Orang pada masa susah dia akan cari makanan, dia tak akan cari handphone. Orang tengah lapang tuan-tuan jarang makan handphone. Jarang tuan-tuan dia makan plastik. Hari ini kita segala kelang kita nak buat, makanan kita tak buat, pertanian kita tak jaga. Sedangkan baik siapa pun tuan-tuan, dia akan cari makanan. Dan kata Allah, selepas 7 tahun waktu susah, kata Allah, akan datang waktu senang pada kamu, hujan mencurah-curah pada kamu sampai kamu boleh petik buah-buah anggur. Subhanallah tuan-tuan. Kalau kita faham Al-Quran bukan daripada sudut hanya membaca sahaja, Al-Quran menerangkan kepada kita apa yang patut dibuat dan apa yang kena buat persiapan untuk di dalam dunia. Apatah lagi persiapan kita nak menghadapi kematian. Bersiapan untuk berhadapan dengan akhirat itu tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati, Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-16, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biiznih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Allah Ta'ala sebut kepada kita Al-Ma'idah ayat 16, dengan kitab Allah ini yahdi bihillah, Allah Ta'ala akan memberikan hidayah manittaba'a pada siapa-siapa yang mengikutnya, ridwanahu yang mengikut keredaan Allah, subulas salam dia akan mengikut jalan yang selamat. Siapa yang ikut Nabi, siapa yang ikut Quran, kata Allah, orang ni selamat. Dan kata Allah, wa yukhrijuhum minaz zulumati ila nur biiznih, akan keluarlah dia daripada kegelapan menuju cahaya dengan izin Allah. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan Allah akan memberikan hidayah kepada mereka pada jalan yang lurus. Tuan-tuan, banyak sungguh ayat sirat, siratim mustaqim, sirat. Tuan-tuan buka daripada awal surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Awal-awal Quran surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, tunjukkanlah kami jalan yang benar, tunjukkanlah kami jalan yang straight, ya Allah, kita minta. Tak pasal apa ya Allah duk ulang banyak sangat siratim mustaqim ni.
Serupalah Allah Ta'ala ulang banyak ada ayat, innallaha ghafurur rahim wastaghfirillah, mintalah ampun kamu pada Allah. Hujung dia innallaha ghafurur rahim wa kana Allahu ghafurur rahima. Ghafurur rahim, ghafurur rahim, ghafurur rahim. Ada satu ayat ghafurul wadud. Wadud dengan rahim sama aja tuan-tuan, mengasihani, menyayangi. Lepas Allah Ta'ala sebut ghafur, Allah Ta'ala sebut rahim. Asal ghafur rahim, asal rahim ghafur. Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Mengasihani. Allah Maha Menyayang. Berpuluh-puluh ayat dalam Quran Allah Ta'ala kata minta ampun, mintalah ampun, istighfarlah, mintalah ampun. Allah tu Maha Pengampun. Sampai Allah cakap cepat-cepat minta ampun, wasari'u ila maghfirah, cepat-cepat minta ampun. Sebab apa? Sebab Allah nak bagi syurga. Syurga tu seluas langit dan bumi. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Maknanya apa? Semua orang layak masuk, semuanya masuk, muat. Seluas langit dan bumi muat. Cuba tuan-tuan tengok masjid kita ni. Masjid kita ada had. Berapa ratus yang boleh masuk ni? Sembahyang Jumaat ke, sembahyang fardu ke, ikut SOP. Had. Tengok-tengok main 600. Pakcik depan tu dia tala tangan dua-dua, minta maaf dah penuh, kupon dah bawa keluar lah 530 habis lah. Main mak ngah tu, takkan mak ngah seorang tak muat. Payah mak ngah penuh. Sekejap lagi mereka main cek lagi mampus mak ngah. Nampak main Pak Long pula, Pak Long mid main pula. Takkan seorang tak muat kot. Banyak kosong kan tu. Memanglah banyak kosong, tapi kita kena jaga SOP Pak Ngah mid tu. Kau tim lah. Duk jelek-jelek kepala lagu tu. Agak-agak dialog macam ni ada agak depan syurga. Okey, minta maaf tuan-tuan. Siapa hak main lambat, syurga penuh lah, minta maaf lah. Agak-agak ada malaikat cakap macam tu. Syurga penuh. Takkan seorang tak muat aku, mak ngah mejoy almoy. Mak ngah faham, syurga penuh mak ngah. Lepas tu kalau tak boleh masuk mak ngah nak pergi mana? Neraka banyak kosong mak ngah, pergi sebelah neraka. Tuan-tuan yang saya hormati, syurga tak ada macam tu. Mai masuk. Cepat-cepat Allah nak bagi syurga. Nak bagi syurga, itulah nama dia Rahim. Allah ampun dosa kita, nama dia Ghafur. Lepas Allah Ta'ala ampun, Allah Ta'ala kata nanti aku bagi syurga. Allah gabungkan Ghafurur Rahim, Ghafurur Rahim. Jahat macam mana pun kita, teruk macam mana pun kita, kalau kamu bertaubat kepada Allah, Allah buka jalan syurga untuk kamu. Rahim. Allah bukan dendam macam kita tuan-tuan. Kita ni dendam. Hang tak pergi masjid dah mat, malah aku tengok muka pengurusi aku malah. Tu hang pergi mana? Mayang di rumah. Elok pula SOP ni, elok. Tu hang mayang di rumah, Jumaat buat macam mana? Jumaat pun di rumah. Boleh no? Tak boleh pula. Sampai macam tu, bukankah orang dah minta maaf kat hang? Tak mau. Tuan-tuan nak tengok derahnya, kerasnya hati manusia, tengok ibu mertua aku. Dr. Ismadi kata, Kasim selamat. Memang aku ambil isteri hang, tapi aku dah bagi mata kat hang. Kan adil? Aku ambil bini hang, aku bagi mata kat hang. Aku minta maaf lah. Apa dia buat? Ambil gerpu cocok nak ambil balik mata hang. Tak tengok mak dia. Sudahlah Kasim, mak dah tua Kasim, ampunkanlah aku Kasim. Kasim, sebut betul-betul Kasim. Apa kata Kasim selamat? Aku hairan, kenapa Allah jadikan kau manusia?
Bukankah lebih baik kau jadi haiwan? Alah Kasim, tidur pula kat kubur orang tua. Manusia ni tuan-tuan, padahal ambil isteri je pun tulis surat kata mati telegram, padahal dia dah dapat nu combi nak main tu, orang Penang main, orang Penang lah nak menakat mak nisbu. Awak cik tukar nama, dia duk nampak seberiah lagi, anu combi nak main lawa combi lagi. Nu mak mertua pun baik, mak mertua ni cengih, mak mertua nak main ni lembut. Kesian awak cik tidur depan rumah mami, nampak lembut je tuan-tuan, mak mami. Tapi manusia ni tuan-tuan, keras hati dia. Tak ada, buta pun tak apa. Jom kita balik Penang, kita makan laksa dengan bersembok. Nak balik Penang lagu mana? Memang sedap laksa Penang, memang sedap bersembok dia. Tapi hang tak seronok pasal hang buta. Tak mana dah laksa, tak mana atau seronok tak mana lagi. Ini manusia tuan-tuan. Tapi Allah bukan macam tu. Hang buatlah macam mana pun, hang ni buat macam mana pun, jahat sungguh, bunuh orang ada, merompak ada, tikam ada, ketum ni pembekal nombor 1 lah. Tabung masjid dia curi, apa yang dia tak buat tuan-tuan? Mai satu keinsafan, ya Allah ampunkan aku ya Allah. Allah terima taubat. Yang masjid hari tu hampir jumpa dia, bayar balik, pergi bayar balik. Yang hang curi buang pelam tu pergi bayar balik. Yang hang taubat dengan Allah, taubat, Allah ampunkan dosa hang. Taubat elok-elok, Allah Ta'ala bagi apa pada kita? Allah Ta'ala bagi rahim, dia bagi ketenangan jiwa, Allah masukkan kita dalam syurga, Allah hapuskan kita dosa-dosa kita. Tu nama dia rahim. Tuan-tuan, dalam ayat ni pula kita duk sebut siratim mustaqim, siratim mustaqim, siratim mustaqim. Asal sirat mustaqim, asal sirat mustaqim, dia duk dekat-dekat. Inna hadza sirati mustaqiman, kata Allah, ini adalah jalanku yang lurus, ikut. Asal ada sirat mustaqim, dekat-dekat ayat ni tuan-tuan. Tuan-tuan tengok daripada Al-Fatihah ada awal-awal lagi, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kenapa ayat ni diulang-ulang? Sebab ramai orang nak bagi kita bengkok, banyak orang nak jadikan kita sesat. Yang paling jahat nak bagi kita sesat ialah iblis. Dia letakkan tentera-tentera dia pula, lawan habis-habis, pujuk habis-habis manusia ni supaya berpaling daripada mustaqim, ikut jalan kita. Dan mereka nak sesatkan kita ni tuan-tuan bukan sikit-sikit, sehabis-habis cara nak sesatkan kita. Mereka kaji tuan-tuan hadis. Tuan-tuan ingat mereka bodoh ke? Mereka kaji hadis. Mereka baca kullu lahmin nabata min sukhtin fannara aula bih. Baca hadis. Setiap satu daging yang tumbuh daripada benda yang haram, maka nerakalah yang layak pada orang tu. Maka mereka mencari jalan macam mana nak bagi benda haram masuk dalam badan orang Islam. Tah iblis ni bila dia tengok kita ni duk makan benda haram, dia tak kacau kita lah. Tentera setan kata ni bos, yang tu nak kacau tak? Tak ya, memang neraka duk makan benda haram. Hampir kacau Pak Luman tu. Tah apa? Itu gamaknya dialog dia. Sebab Nabi dah kata dah, siapa daging dia yang tumbuh daripada benda haram, fannaru aulabih, nerakalah yang paling layak pada dia. Fannaru aulabih, paling layak pada dia ialah neraka. Setan menghiaskan kita bagi sedap makan benda haram. Ambil rasuah. Tak, saya bukan minta dia bagi. Memanglah. Hang bagi ke, hang tak minta ke, dia bagi ke, hang makan haram. Tak usah faham, tak, saya tak minta, dia bagi. Habis tu, tak, kalau saya tak ambil, rugi ya. Itulah nama rasuah. Tak usah faham, tak, saya tak minta. Faham, hang yang tak faham.
Hang minta ke, hang tak minta ke, hang ambil rasuah. Hang duk sumbat benda haram pada anak hang. Neraka. Subhanallah tuan-tuan. Berapa banyak orang yang tak kisah benda haram. Jangan makan kedai tu. Alright. Dak mi kari dia depa kata babi. Daging tu babi. Tak tahu aku selagi aku tak tengok aku tak tahu. Selagi aku tak nampak dengan batang hidung aku balon ya. Dak depa kata ada baru ni viral. Itu kita tak boleh kira lah. Kita pun rosak bisnes orang siapa. Tak cuba hancik tengoklah. Babi tu. Tak boleh takut. Tak apa. Benda tak jelas. Aku kalau aku tanya dia babi tak babi, memang dia tak mengaku. Sebab tu kita kena cakap kat dia, babi tu terbaik. Kalau lepas sebut babi tu terbaik pun tak geli, kita tak tahu. Jangan makan kedai dia, mi kari dia tu, daging dia tu babi tu. Baru tak. Kalau sebut babi pun tak geli lagi, tak tahu tak jenis apa hang ni. Punya banyaknya kedai hak Muslim ni yang confirm halal. Pasal apa hang tak pi? Hang duk mencangak juga pasal apa? Hang tak kesian ke dekat badan hang? Depa mai pada kita ni tuan-tuan, pemakanan kita nak bagi sesat. Tak tahu dah apa benda yang depa campur. Berpuluh-puluh tahun. Saat-saat lagi keluar dalam paper, custom rampas lemak babi 12 tan. Pi mana pula dah lemak ni? Baca sikit bawah lagi. Nak buat biskut, kilang roti. Sudah tuan-tuan. Duk tanya pula kilang roti siapa awak depa tak abang. Habis tang situ. Ni mai cerita pula baru ni tuan-tuan. Kambing pula tak halal pula. Daging tak halal pula dah. Berkontainer pula dah. Susah hati pula. Sebab tu tuan-tuan, Nabi dah kata dah, mencari yang wajib itu halal, carilah. Maka kesepakatan yang halal yang buat daripada orang Islam ni kena diperkuatkan. Sekarang dah lemah lah. Lemah balik lah. Lasah aku senang, selagi tak nampak haram aku balon. Akhirnya tuan-tuan, dia rosakkan makanan kita. Mana dia jalan yang lurus dalam pemakanan? Cari dalam Quran, carilah hadis. Dia mari rosakkan kepada kita dalam akidah. Dalam akidah ni tuan-tuan jadi penin kita. Sampai kita hari ni boleh bercakap tuan-tuan, ada syurga untuk orang Islam dan ada syurga untuk orang yang tidak Islam. Dia tu baik, cuma dia kafir. Bahasa sekarang ni, dia tu baik cuma dia kafir. Jadi dia ada syurga untuk orang kafir, ada syurga. Gitu. Macam kita orang Islam dah ada syurga kita. Macam hak depa punya, depa baik tapi pasal depa kafir, Tuhan bagi hak depa depan nama syurga depa pula. Lagu tu pula. Lagu tu nak lagu rock mana lagi? Sampai tahap macam itu tuan-tuan. Habis tu apa guna Nabi Muhammad ajak orang pada Islam? Apa guna dia? Apa guna dia? Dia tukang akidah hari ni tuan-tuan. Gila-gila punya akidah kita. Saya jumpa macam-macam tuan-tuan hari ni, takut. Dia kata, ustaz, orang ni umur dia 30 tahun dia mati. 30 tahun dia mati. Dia umur 15 tahun dia cukup umur. Sebelum 15 tahun dia tak ada dosa pasal belum akil balik. 15 tahun dia hidup, ada dosa, ada pahala, ada dosa, ada pahala dia buat. Kemudian umur 30 dia mati. Maknanya 15 tahun saja ustaz. 15 tahun saja ustaz. Jadi soalan saya, kenapa dia diseksa sampai sekarang dalam kubur? Dia mati dah 100 tahun. Dia hidup cuma 15 tahun. Kenapa dia disoal? Kenapa dia diseksa sampai sekarang? Dah 100 tahun dia mati. Allah kata, ustaz kata Allah tu adil. Kalau adil pasal apa lebih pada 15 tahun? Tuan-tuan hari ni akal kita. Mai dia tanya kat abang ni pula, macam mana abang? Hidup 15 tahun kena seksa 100 tahun. Adil tak mana abang? Abang nak kata apa? Abang pula sambil duduk main mas. Betul juga. Betul juga dia kata tuan-tuan.
Dia merosakkan akidah kita. Yang ketiga tuan-tuan, siratal mustaqim, dia rosakkan sistem. Tuan-tuan ingat dulu main badminton zaman Lim Swee King, Miss Boon, Eddie Chung semua. Zaman Punch Gunalan, Miss Boon apa semua, Rudy Hartono, Eddie Hartono. Ini zaman kita 70-an 80-an. Baju mereka warna putih, seluar warna putih. Undang-undang main badminton, seluar warna putih, baju warna putih, tak boleh color-color. Main sekarang je tuan-tuan, tukar segala benda. Peraturan dia, main badminton mesti baju putih, seluar putih zaman dulu. Orang Islam ikut. Tak boleh pakai seluar panjang, ikut. Sistem tu dibuat. Hang nak masuk kolam renang, boleh pakai sependa. Kalau pakai tracksuit panjang, mandi kat parit belakang. Luas dari parit noh mandi. Hang nak masuk sukan renang, pakai lagu ni. Hang nak pakai terjun, hang pakai baju ni. Orang Islam buka tuan-tuan pasal sistem. Kenapa? Orang Islam yang masuk dalam sistem, orang Islam yang masuk dalam pertubuhan, orang Islam yang masuk dalam persatuan dunia, dan dia ikut persatuan itu. Yang hang kata ikut pasal apa? Kalau hang tak masuk tak boleh. Masuk dalam pertubuhan sukan, masuk dalam pertubuhan sana, masuk dalam pertubuhan budaya, masuk dalam pertubuhan kesihatan, lah ikut hak depa punya. Kenapa tak ikut sirati mustaqimah, jalan Nabi? Apa Nabi tidak mengajar cara bersukan? Apa Nabi tidak mengajar cara berpolitik, sistem? Apa Nabi tidak mengajar ilmu kesihatan? Apa Nabi tidak mengajar ilmu berkaitan dengan hubungan di antara negara? Apa Nabi tidak mengajar hubungan masyarakat majmuk yang Islam duduk dengan yang bukan Islam? Jalan itu diajar. Di mana Ustaz? Dalam Quran pun ada ajar, dalam hadis pun ada ajar. Maka manusia ni dia tolak yang Quran punya, dia tolak yang Nabi punya tuan-tuan, dia ambil yang hak dibuat oleh manusia ni. Bila dia ambil tuan-tuan, maka jadilah pening macam sekarang. Pening tuan-tuan. Jadi kelang kabut kita. Sedangkan kita dah duduk dalam cahaya dah. Allah Ta'ala sebut di sini, yahdihim ila siratim mustaqim. Kita dah duduk dalam cahaya. Duduk dalam cahaya. Ustaz, saya tak mengaji tinggi-tinggi Ustaz, tapi saya dapat penyakit Ustaz. Penyakit apa abang? Saya dapat penyakit kencing manis Ustaz. Subhanallah. Apa punca kencing manis abang? Tak tahu, dia kata pasal gula. Tapi ada orang yang makan gula tak pula kena kencing manis pula. Saya hak makan gula kena kencing manis. Pak mat tempe tu Ustaz, susu ni setengah gelas ni Ustaz, oi, tak kena kencing manis pula. Ya, dia tak kena kencing manis, tapi pak mat tempe tu kena kencing. Sama aja. Lagi bahaya saya kata. Hak ni kena kencing manis, hak nu kena kencing. Apa-apa benda pun ada dalam Quran. Wala tusrifu. Jangan kamu berlebih-lebihan. Allah tak suka pada orang yang melampau-lampau. Nak ambil gula, ambil lah, sikit dah. Takut kencing manis. Nak ambil susu, carilah susu original. Dia ajar pada kita tuan-tuan. Tapi hari ni kita tukar. Kita tukar daripada susu hak original, kita buat susu tiruan. Pekat, melekat. Pitenyih dengan jari pula, jilat pula, kecil-kecil dulu. Buh atas roti pula. Buh pula roti tu, bentuk piramid. Kemudian kita kata, saya kena kencing manis Ustaz. Saya tak kencing manis apa? Segala kencing main kat hang. Allah Ta'ala ni dia dah bagi yang istimewa dah, original dah. Nama dia santan. Tapi hari ni kita bila sebut santan, kolesterol, kencing darah tinggi, kolesterol, darah tinggi. Salah pula santan tu. Akhirnya hari ni orang nak masak, dia guna susu tiruan, ganti santan. Boleh tak tuan-tuan? Dah sampai masanya. Saya bercakap tuan-tuan pada pihak kementerian,
Saya bercakap depan menteri, saya bercakap dalam televisyen, saya bercakap dalam banyak benda, banyak tempat saya bercakap. Saya kata kita di sekolah belajar benda hak kita tak pakai lepas habis sekolah. Kita duk belajar di sekolah ni benda hak kita tak guna bila habis sekolah. Anak saya ni balik duk di rumah ni duk buat kerja macam-macam. Saya tengok. Saya kata kat anak saya, kalau tak faham tanya ayah. Dia gelak tau. Dia kata 4 seorang, universiti seorang, ada 5 orang. Tak perempuan 2 orang ni, saya suka usik. Kalau tak faham apa-apa tanya ayah. Anak saya gelak. Pasal apa gelak? Pasal hari tu dia tanya lah matematik tambahan. Saya naik angin. Hantar tepi, aku pening pula. Ayah tak reti nak jawab. Berapa banyak kita belajar di sekolah dulu-dulu, lah pergi ke mana? Zaman kita dulu belajar geografi, menanam ubi kayu di Cemur. Lah ubi kayu pun tak nampak. Kita belajar tentang geografi, pelabuhan, entrepot di Belanda. Belanda pun tak nampak. Kita duk belajar tuan-tuan melombong biji besi di Brazil. Belajar. Raja Chulalongkorn di Thailand. Bapa dia Raja Mongkut. Agak-agak faedah apa tuan-tuan belajar Raja Chulalongkorn? Belajarlah Chulalongkorn sini, Anna and the King sini, semuanya belajar. Tapi bila habis sekolah, tak mana kita masukkan ilmu tu? Bawa beg ni sampai lari tulang belakang budak tu slip disc. Punya beratnya beg. Hoi ya hoi. Tang mana yang hang pakai selepas habis sekolah? Ada yang lepas habis SPM kerja bagi tol, tiket tol. Kalaulah kerja hang tiket tol hari tu, hang tak payah buat apa, tak apa, hang belajar kursus bagi tiket. Minta maaf lah budak-budak tu, jangan marah saya pula. Maksud saya apa? Tolong belajar benda yang kita akan jumpa selepas kita habis sekolah. Apa dia? Rukun negara. Hari ni tak diajar apa itu kepercayaan pada Tuhan, apa itu kesetiaan pada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Yang ni kena ajar daripada sekolah rendah ni. Apa dia percaya pada Tuhan? Sebab hari ni pahaman komunis dah sampai. Tak percaya Tuhan. Pahaman yang salah tentang Tuhan. Nak betul balik susah tuan-tuan. Orang tak faham tentang raja. Kenapa tak belajar sistem raja di Malaysia? Sistem raja di tanah Melayu ni. Macam mana 7-9 raja-raja kita ni tuan-tuan yang duduk di tanah Melayu ni sanggup menurunkan tanda tangan, menurunkan kuasa, memberikan kuasa, berikan macam-macam. Nun 1948 sebelum merdeka 1957. Sebab tu hari ni orang hina raja, orang tak hormat raja sebab dia tak tahu apa itu raja asal dia. Ini hang duduk di negeri Perak, hang duduk di Johor, hang duduk di Selangor, hang duduk di Negeri Sembilan, hang duduk di Terengganu, Kelantan, Kedah, Pahang. Apa peranan raja ni? Hang tak pernah baca pun. Sultan dan pemerintah negeri dok dan jajahan takluk dia. Maka hari ni timbullah cerita sultan-sultan ni duduk saja makan gaji buta. Kalau Tuhan tak sign hari tu, hang pun tak boleh duduk kat Malaysia. Kurang hajar hang dengan sultan. Bayangkan tuan-tuan, negara lain masuk dalam negara penjajah British, penjajah Belanda, penjajah Portugis, penjajah Sepanyol, masuk dalam negara-negara Islam. Apa dia buat? Dia ubah habis tuan. Antara yang dia ubah ialah Islam, antara yang dia ubah ialah dibawanya undang-undang lain, antara yang dia ubah ialah mangsuhkan, gantikan, hapuskan kerajaan Islam, kesultanan dan kerajaan raja-raja Islam. Baik di India dia buang, di Indon dia buang.
Dulu sikit punya banyak ke raja-raja, sultan-sultan di Indonesia no? Mari penjajah Belanda dia habis semua. Di India berapa banyak raja-raja yang dibuang tuan. Akhirnya dibawa sistem yang lain. Tapi mereka tak boleh buat di tanah Melayu. Beratus tahun duduk di tanah Melayu, dia tak boleh nak ubah tuan. Dengan adanya sultan, Islam pun mereka tak boleh ubah tuan-tuan, penjajah-penjajah. Tak boleh nak diubah. Tak boleh dia nak tukar kuasa sultan, nak jadi governor pun tak boleh. Habis kuat nak duduk diam-diam jadi resident. Apa ni tuan-tuan? Yang begitu hebat sekali tuan-tuan, dia tak boleh nak ubah. Hak negara lain dia habis ubah semua. Mana hak dia masuk dia ubah tuan-tuan. Yang ni yang kena ajar balik. Apa pengorbanan raja-raja Melayu dalam nak menjaga Islam, nak menjaga masyarakat, nak menjaga rakyat yang berbudaya berbagai. Tapi sayang tuan-tuan, hari ini ada agenda kutuknya. Tuan-tuan tengok last kali rukun negara tu apa? Kesopanan, kesusilaan. Terapkan daripada sekolah lagi. Apa dia sopan? Bila kita tegur, tak boleh pakai macam ni, tak sopan. Saya punya pasal, saya nak pakai skirt. Tak boleh pakai macam ni, hang tayang dalam Facebook. Saya nak pergi mandi, takkan nak pakai jubah kot. Abang Jad pakai sependa duk menari gini. Memang tu hak hang, tapi dalam bilik hang, bukan dipamerkan. Di mana kesopanan kamu? Kamu Islam ke, kamu tak Islam ke? Kesopanan dan kesusilaan. Nombor 2 yang saya cakap kena ajak di sekolah, undang-undang, peraturan. Benda tu dia akan jumpa lepas habis sekolah. Tapi kita tak diajak di sekolah. Undang-undang jalan raya, peraturan jalan raya di sekolah ajaklah. Peraturan, undang-undang yang berkaitan dengan jenayah, berkaitan dengan sivil, apa benda diajarlah. Yang ketiga yang kena ajak di sekolah sebelum mereka habis sekolah, apa dia? Kesihatan. Kerana hari ni yang paling banyak mati selepas jalan raya aksiden tuan-tuan, sakit jantung. Yang paling banyak sekarang mati tuan-tuan, kanser. Yang paling banyak mati hari ni apa tuan-tuan? Kencing manis. Yang paling banyak mati hari ni apa tuan-tuan? Diabetes. Apa nama? Darah tinggi. Kenapa tak diajar di sekolah? Yang hang duk makan minuman bergas ni. Main badminton, gas. Lepas main bola, gas. Bertenaga. Tengok macam lembu aku lari. Umur 14 tahun kena insulin lah. Apa nak jadi ni tuan-tuan? Sebab tak diajar. Saya tak tahu benda ni boleh. Itu boleh masuk gout lagi. Macam mana nak main bola ke peringkat Olimpik budak-budak gout? Nak masuk Piala Dunia, hentilah tuan-tuan. Budak-budak gemuk. Pemakanan tak sihat. Duk makan kentang goreng sambil main game. Kentang goreng, kentang goreng, kentang goreng. Kena ajar di peringkat sekolah lah. Yang ni makanan tak elok, yang ni makanan berkhasiat, mana elok. Yang keempat yang kena ajar di sekolah apa dia? Ilmu rumah tangga tuan-tuan. Ni PKP ni nombor 1 yang paling banyak ialah perceraian. Kesan PKP ni, duduk di rumah bergaduh, cerai. Nombor 2, bunuh diri. Saya dalam tempoh PKP dah bulan 3, bulan 4 tu sampai sekarang tuan-tuan, saya tak larat nak angkat telefon dah. Ustaz boleh jumpa? Nasib baik mereka buat PKP, tak boleh zon merah. Hampa duduk di rumah. Ustaz nak jumpa ustaz boleh? Tak boleh kak zon merah, nak main tempat saya payah. Lepas habis zon merah, zon hijau kak main. Tukar jadi jingga pun tak apa. Nasib baik ada alasan tu tuan-tuan. Kerja bergaduh, bercerai, bergaduh, bercerai, bergaduh, bercerai. Pasal apa? Pasal dia tak tahu tanggungjawab. Pasal dia tak tahu apa dia benda yang boleh jatuh cerai, apa dia benda yang boleh jatuh talak. Hang keluar daripada pintu tu, hang keluar je leha, jatuh talak satu. Ustaz, kenapa?
Suami saya kata kalau saya keluar dari pintu tu jatuh talak. Kata, lah kak dah seminggu tak keluar mana tuan. Awak dah tak boleh keluar. Keluar kot tingkap. Dia kata tak boleh keluar kot pintu, kak terbit kot tingkap. Apa masalah? Tuan-tuan, Islam cukup lengkap. Dia menjawab semua soalan yang tuan-tuan nak kemukakan. Tapi sayang, bila orang Islam cakap, ustaz bercakap, dia tak ada kelulusan. Orang tanya saya, ustaz, masa Nabi Adam turun, dinosaur ada? Dinosaur ada masa Nabi Adam turun? Saya jawab, kalau kak duduk di Alma, contohlah, kak duduk di Alma, tiap-tiap hari Sabtu raksasa mai ke Alma ni, kak boleh buat rumah. Asal hari Sabtu mai raksasa terbit balik gunung, pijak segala rumah. Kak boleh hidup? Tak boleh hidup. Mampu ya, tahu tak apa. Tapi nasib baik ada Ultraman kak. Pukul 10 dia terbit, dia pangkah raksasa, mampu. Kalaulah Nabi Adam tu ada, masa tu juga dinosaur masih wujud, macam mana Adam nak jadi khalifah atas muka bumi? Allah kan kata, wa iz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Manusia ni kan khalifah yang nak uruskan dunia. Kalau dinosaur tu masih wujud sampai nak mengganggu urusan khalifah, bukankah dia bercanggah dengan ayat Quran? Tidak ada satu benda pun yang boleh mengganggu manusia jadi khalifah. Kalaulah tuan-tuan faham ada benda yang sangat halus mengganggu kita hidup sampai kita tak boleh buat apa, tuan-tuan tolak Quran. Tuan-tuan faham? Tuan-tuan faham maksud saya ni? Kalau kita beriktikad bahawa ada makhluk yang kecil sangat, dia kacau kita buat kerja sampai tak boleh buat kerja, di mana tuan-tuan nak letak ayat wa iz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah? Nak pergi sana tak boleh, oi tak boleh ada. Nak pergi jangan ada. Itu aku jadi apa? Manusia ni sebaik-baik makhluk, ahsani taqwim, dia mesti boleh mengalahkan segala benda lain. Jangan kita kata benda ni boleh kacau kita, benda ni boleh. Tak tuan-tuan, Allah akan bagi kepada kita cara menyelesaikan dia. Jangan kita kata bahawa ada makhluk lain lebih terror daripada kita. Sebab tu bila orang tanya pada saya, ustaz, UFO ada? Alien ada? Nak tengok UFO ustaz? Mereka kata ada tu ustaz, mai kat tu, tasik gelugak tu, dia terbang. Kita tuan-tuan kalau cerita mulut tak muncul, orang tak percaya. Oh dia main api tu, dia orang percaya. Serupa nyiman dengan orang jumpa ulang. Ulang tu dia punya panggu lah, sejengkai orang kira tengok sejengkai pun, kita dengar tu nganga. Padahal dia berdiri atas batu, nampak tinggi lah ulang tu. Saya kata dekat dia, Allah kata dalam Quran, manusia sebaik-baik makhluk. Kalau ada makhluk tak dapat dikesan oleh manusia, maknanya makhluk tu lagi cerdik daripada manusia. Dah salah dah. Kalau UFO tu terbang lagi laju pada manusia, dah salah dah. Sebab Allah kata dah, manusia ni terbaik. Kalau kita kata UFO itu tak dapat dikesan oleh radar, salah dah. Pasal Allah kata dah, manusia tu terbaik. Tuan-tuan, kiahlah benda-benda lain. Kalau ada benda lain lebih cerdik daripada kita, di mana tuan-tuan nak letak ayat Quran Allah kata manusia ni yang paling cerdik sekali? Jom tuan-tuan ikut Quran, ikut Nabi. Mudah-mudahan kita jadi cerdik tuan-tuan. Sekadar itu sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.